Kaki kena sapu dak. Itu seperkara. Soal lagi hikmatnya. Hikmatnya nak rayaknya, dua anggota ni penting. Mana? Muka dan tangan. Nak tahu mana penting? Tak penting. Tengok ketika tayamum mana? Mana? Cuba je. Muka dengan tangan. Ada kaki? Tak ada kaki. Kepala ada? Tak ada. Maknanya hak ni hak utama dalam Islam. Sebab tu dia letak situ. Dua kapuh tu. Lepas tu hak sapu kepala dan kaki, hak ni dua hak kemudian. Maknanya pada ketika ganti wuduk tu dalam tayamum tu, hak dua kemudian ni duduk. Sebab tu dia sesuai duduk kemudian. Dua tu. Kalau Allah SWT letak basuh kaki tu sekali, sesoalnya dalam tayamum ketika ganti wuduk tu dia kena tiga-tiga tak? Kena sapu tiga. Sapu muka, sapu tangan, sapu kaki. Siapa dia kata lagu tu? Tu hikmah dia. Banyaklah lagi perbincangannya, panjang. Kalau nak bahas dari segi bahasa, dari segi gotong-gotong itu panjang lah. Boleh jadi ngatuk pula pada sekat tu nak ayatnya begitulah cara Bukhari ni. Dia banyak maksud dia. Kadang-kadang dia buat tajuk dia nak kritik, nak tolak tu kita tak boleh pakai, tu tak betul. Ada kala dia nak ayat hak ni lebih utama daripada hak ni. Ada kala dia nak ayat gini mengikut hak dia fahamnya, bukan sebagai rukun. Tertib itu hak molek saja, bukan mesti. So air semaya tu kalau tak ada tertib pun, lepas tu dia mari pula baru kumur. Berkumur dalam berwudu. Berkumur dalam berwudu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zaid menyebut perkara ini daripada Nabi SAW. Dia ambil daripada Nabi SAW. Lepas pada tu dia mari hadis Uthman tadi. Hadis Uthman tadi juga, hadisnya sama, tetapi hak ni dia mari kemudian. Padahal dalam perbuatan kita qoma tu dulu. Dalam hadis ni pun sebut qoma dulu. Hak ni nak ayat sunnah hak Nabi. Tapi hak sebenarnya kalau nak kira dari segi rukun, dia tidak termasuk tertib. Tu je nak ayat. Jadi kalau kita qoma kemudian pun sah juga. Bagi dia lah, mazhab dia. Kita tak sipakai hal kita. Tak apa, bebas. Tak ada siapa dia paksa. Ini masalah furuk. Kita tak boleh memperkecilkan, memperlekehkan orang lain. Tak boleh, masing-masing. Kita nak kata tertib ni rukun seperti Imam Syafi'i, dan orang yang sependapat dengan dia, lah buat lagu tu. Memang hak lagu tu pun hak lebih molek pun. Orang lain pun kata lagu tu, hak tidak kata gitu pun dia kata molek juga. Molek juga kalau buat gitu. Cuma sekarang ni Imam Bukhari nak royak mazhab dia dari segi pekoh. Pekoh ni dia kena royak lah benda-benda lagu tu. Hak bab sunat tu suku, sunnah Nabi tu suku. Tidak semestinya kalau Nabi buat sesuatu lagu tu mesti kita kena buat lagu tu. Tak mesti. Boleh jadi kita boleh buat lagu lain, asalkan benda asasi yang ada di dalam hak dia buat tu, yang perlu kita buat tu ada kita buat, cukup. Supaya juga di sini berkumur dalam berwudu. Itu maksud. Barulah kita faham cara Bukhari ni. Kalau kita duduk main kata Bukhari ni buat tak teratur, nak nampak lah. Hak tu lah buat Syiah ni dia marah benar dengan Bukhari. Hak nombor satu sekali dia nak marah Bukhari. Dia orang belajar Bukhari ni nombor satu sekali dia paling marah. Pasal apa? Akan benci ke dia jadi. Benci ke dia. Rahsia dia terbongkar banyak. Rahsia dia terbongkar banyak. Kita akan jumpa akan ada banyak lagi Imam Bukhari kritik. So. Nampak Imam Bukhari ni dia tahu Syiah ni tak betul. Hak ni kena tegur, kena royak. Dan hujah kitanya ada hadis cukup. Dia paling tak suka dan dia kata Imam Bukhari ni nyanyuk. Tu puak Syiah kata. Apa? Lagu sani apalah kata dia. Orang koma dulu, lepas tu baru isap air ke hidung, lepas tu kaki ni kemudian dia tengok kocak kata dia. Nyanyuk kata dia. Dia kata gitulah, dia kata nyanyuk. Macam-macam lah. Dia tuduh Bukhari ni, dia kata nasibilah, orang benci kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Dia kata lagu tu, dia kata sajalah. Padahalnya tak ada semua tu. Padahalnya Imam Bukhari benci ke dia. Bukan benci kepada keluarga Nabi ni, tak ada kena-mengena. Dia tu dakwa cinta kepada keluarga Nabi, tapi sebenarnya dia ubah hak keluarga Nabi bawa begitu banyak, jadi buruk ajaran dia. Jadi tak ada hak molek. Keluarga Nabi tu jadi macam Tuhan.
Mana sebab Nabi Isa tu? Kalau lah dalam Quran pun ada sebut. Dalam Quran pun ada sebut, saya esok Tuhan tanya, bagaimana kau buat ni nak sembuh kamu? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Tu ayat tu. Tuhan tanya, lagu mana? Dia kata, ketika aku ada, aku tak apalah, boleh tengok lah buat-buat ni. Tapi bila aku tak ada, kamulah yang menjadi pengawalnya manusia ni. Lagu mana? Pengikut hak dakwa ikut Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan lah macam-macam. Tuhan tanya saya, semua ajar lagu tu? Tak pernah ajar. Supalah Syiah lagu tu. Dia kata Nabi muta'ah lah, Nabi macam-macam. Bukan-bukan. Hak keluarga Nabi, anak cucu Nabi pun lagu tu juga. Kononnya mereka tu ajar mereka tu Tuhan, anak tu mempunyai sifat-sifat Tuhan lah. Mereka mempunyai sifat-sifat Nabi lah. Pelik-pelik lah ajaran itu. Padahal pernah ke mereka itu ajar gitu? Tak ada. Supaya Nabi Isa tak ada beza. Supaya Nabi Isa. Jadi hak lagu ni susah. Pasal apa? Dia dakwa Islam. Lepas tu dia beramal ambil Ismail juga. Ambil Ismail Umayyah juga. Tu jadi keliru tu. Jangan kita terpengaruh. Imam Bukhari semua dia bagi peringatan ni. Sebab apa? Benda hak ni tak betul. Puak-puak ni puak-puak yang menyeleweng. Paling ringan kalau kita kata dia tidak sesat, tidak kafir pun, dia ahli bid'ah. Tu paling ringan. Tertuduh tu ahli bid'ah. Sebab apa? Terang-terang sunnah Nabi dia tinggal main-mainnya. Misalnya sapu khuf, begitu banyak hadis dia tinggal. Tu ahli bid'ah. Paling ringan. Lepas tu gak macam-macam lah peringkat tu. Dengan sebab itu Imam Bukhari tekan sangat. Dan kalau pakai buah dia kak, dia kritik lah. Antara hak dia kritik tu lah, ni Bukhari ni tak teratur. Sedangkan kalau dia baca hak ulama-ulama kita kak, molek, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bahkan hak di situ tu letak seni dia. Kalau kita boleh kritik letak tak teratur lagu ni, menunjukkan tak molek. Quran boleh kritik juga kalau lagu tu. Quran nak katakan saat ni duk kecek golai lah. Tak ada buat dalam bab-bab. Boleh kritik juga kalau nak kira. Dengan sebab itu tak boleh. Dia buat anti hadis kau Syiah ni, dia kata dia percaya kepada Quran. Tetapi kalau lama-lama Quran tu pun dia tolak ke tepi. Situ perginya. Quran tu pun dia ke tepi. Dia bukan tolak hadis saja. Quran tu pun. Tapi dia tidak ngaku mula-mula ni. Dia tak ngaku. Begitulah. Jadi hadis ni oleh kerana serupa dengan hak sebelum ni hadis Uthman tu juga. Jadi tidak ada huraian di sini. Dan kita sudah sampai kepada bab basuh tumit. Basuh tumit. Ibnu Sirin, tu cara Imam Bukhari tu. Basuh tumit, lepas tu basuh kaki dalam kasut. Tak boleh sapu atas kasut. Bila Imam Bukhari dia tekan sekarang tu dia main beberapa bab nak menyokong menguatkan lagi pendapat dia tu bahawa kaki ni kena basuh kok mana-mana pun tak boleh. Dia akan mari beberapa bab. Jadi nampaknya setakat itulah dulu untuk kali ini, wallahu a'lam. Buka untuk pertanyaan bersama ni. Cuma pertanyaan. Sunat itu sunat wuduk lah. Sunat wuduk. Dan dosa tu, dosa hak jatuh tu, dosa macam-macam lah pendapat ulama. Kebanyakannya mengatakan dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena taubat. Kena bertaubat. Dosa kecil akan terhapus dengan hak tadi. Dengan cara buat gitulah. Dan kita tak sebut tadi semaya tu kepada semaya yang satu lagi tu semaya mana? Katakanlah dia ambil air semaya nak semaya zuhur. Ambil air semaya, semaya sunat wudu. Lepas pada tu katakanlah semaya zuhur. Kepada semaya satu lagi sampai asar tu lah. Mana dosa, mana ada dosa-dosa yang kita akan buat akan rata. Mana Tuhan kira hapus dengan hak tu. Besarnya pahalanya. Nak ayat kelebihan dia.